adil. Maka kemudian Nabi dia tanya, wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabihi. Nabi dia tanya. Akhir Nabi dia tanya, melainkan siapa yang boleh berlaku adil. Kemudian Nabi tanya, bagaimana seseorang itu boleh berlaku adil kepada aqrabihi, kepada kaum kerabatnya. Bagaimana seorang tu nak berlaku adil pada kaum kerabatnya. Mula tadi dia kata celaan, penyesalan, azab pada hari kiamat, lepas tu kena adil. Lepas tu bagaimana nak adil pada kaum kerabat bila jadi seorang pemimpin. Tuan-tuanlah, bila jadi seorang pemimpin, pemimpin ni dia dibekalkan dengan kuasa. So kuasa di tangan dia untuk menentukan sesuatu. Apa-apa projek dia nak tentukan siapa yang dapat. Contohlah tuan-tuan jadi pemimpin, jadi nazir masjid ke, tiba-tiba meeting, kita nak buat ada satu projek, nak buat renovation sikit belakang tu, maka masuklah beberapa syarikat kontraktor masuk. Salah satu tu, antara 5 nama tu anak saudara nazir. Payah. Bila kena anak saudara nazir tu, dia payahlah. Itu yang Nabi dia tanya. Wa kaifa ya'dilu ma aqrabihi. Tukang pilih nazir pula tu. Dengan AJK. AJK pun kata, ini anak saudara nazir ni. Nak pilih ke tengok macam dengan yang lain tu nampak macam okey sikit, tapi ni kan nazir pula jadi macam tengok tak ya, tanyalah pula. Tanya macam mana AJK, kita nak pilih mana ni? Takkan AJK nak suruh yang lain tengok kan? Payah. Itu kaifa ya'dilu ma aqrabihi. Bagaimana bila satu-satu benda tu yang masuk tu kaum kerabat dia yang nak mohonkan. Payah tuan-tuan. Kita kalau kita jadi SU pun, kita jadi bendahari pun kita tahu. Dalam senarai nama tu ada pula kaum kerabat dia. Payah. Nazir pula dia tanya, takkan kita nak cakap yang lain ataupun kita agak payah sikit. Nazir pun macam hin-hin, sikit-sikit nak bagi macam suruh ambil lah anak saudara. Ini contoh je, bukan nazir sini lah, masjid 4 lain. Dekat Mongolia sana, bukan kat sini. Contoh macam tu kan. Macam tu, payah tuan-tuan. Wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabi. Bagaimana nak berlaku adil politik itu? Semua jadi serba salah. Kena betul-betul bersikap adil. Yang mana bila ada begitu, dia tengok kaum kerabat dia masuk ke apa, ada keperluan, maka sebagai pemimpin dia kena keluar daripada majlis itu. Suruh orang lain pun putuskan. Tu bukan semua orang mampu untuk buat. Dan kalau kita tengok pada hari ini, kebanyakan menjadi pemimpin, inilah peluang kan. Bila dia dapat je orang ni cucuk, orang tu minta, tak ada pun jadi ada kan. Itu kebiasaannya begitu. Fitnah hari zaman gitu. Maka Nabi dia berikan peringatan. Kita tengok apa ulasan daripada pengarang. Kata pengarang yang pertama, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat tentang hakikat kuasa. So Nabi nak sebut tentang hakikat kuasa sebenarnya. Bila jadi pemimpin, kita ada kuasa. Kuasa menentukan sesuatu benda yang besar. Perkara pertama yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepimpinan ini permulaannya adalah celaan. Mula jadi pemimpin itu adalah celaan. Ketika menghuraikan tentang celaan ini, Syekh Ali Al-Qari menukilkan kata-kata Al-Imam At-Tayyibi yang menyebutkan bahawa persaingan kepada kuasa ini berupaya membawa kepada celaan, iaitu saling cela mencela. Tengok betul tak berlaku? Yang pertama dia katakan sebagai celaan tu. Nak jadi pemimpin, sebelum jadi pemimpin tu, nak pilih jadi pemimpin, Syekh Ali Al-Qari dia sebut, dia ambil nukil kata Imam Tayyibi, dia kata persaingan nak jadi pemimpin tu pada peringkat mula tu dia membawa kepada celaan yang saling cela mencela. Orang ni nak naik, dia akan cerita buruk orang ni. Orang ni naik, dia akan cerita buruk orang ni kan. Yang dia kan cerita bagus, dia nak buat ini gini-gini, orang ni kata ini gini-gini. Kalau nampak tak nampak buruk seseorang itu, maka dia create pula cerita. Dia buat cerita, buat fitnah begini-begini. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku pada hari ini. Nabi dah sebut dulu dah. Nabi sebut 1400 tahun dulu dah akan berlaku. Apa dia tu kepimpinan? Kalau nak tahu, Nabi tanya. Menarik sebenarnya hadis-hadis begini kita baca. Okey. Kita dapat satu gambaran bagaimana Quran dan hadis
neraca timbangannya bagaimana? Dia kata. Itu yang dikatakan membawa kepada celaan saling cela mencela. Dan kita tengok memang berlaku itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua kan, kata pengarang, dia kata, perhatikan kempen apabila berlakunya kempen politik pada hari ini, bagaimana setiap ahli-ahli yang bertanding itu memulakan kempen dengan memburukkan lawan. Berlaku kita tengok ada yang memburukkan lawan. Ni dikatakan mula nak jadi pemimpin tu kena cela dulu. Memburukkan lawan, itu yang pertama. Kemudian saling cela mencela, yang kedua kata pengarang. Kemudian mendedahkan bahkan melondehkan musuh politik masing-masing. Itu yang ketiga disebutkan. Pertama dia burukkan lawan dia, kemudian cela pula pesaing dia, kemudian londehkan pula musuh-musuh politik masing-masing, londehkan, kata begini, bagi nampak supaya orang nampak dia cantik, dia bagus. Tengok musuh dia tu orang nampak buruk, londeh, bagi nampak buruk je. Memang itu yang berlaku pada hari ini. Malah apa yang lebih menyedihkan lagi, apabila Muslim sesama Muslim, orang Islam dengan orang Islam sendiri saling memfitnah. Ini yang keempat kata pengarang. Bukan setakat lawan, buruk, cela, kemudian londeh. Sampai yang keempat ni kata pengarang, saling memfitnah, buat fitnah. Sehingga mendedahkan aib saudara Muslimnya bagi tujuan membunuh karakter dia. Dia kata character assassination. Kata. Ni biasalah. Kalau orang dalam politik ni dia nak naik, dia nak bagi dia tu dipilih, maka dia kena matikan karakter musuh dia. Dan bila dah tak ada jumpa dah, dia nak tunjuk apa benda baik yang boleh dia bawa, dia akan burukkan lawan dia, kemudian dia akan cela, londeh kan. Kemudian akhirnya kalau dah tak ada jalan, fitnah. Buat cerita, buat kes, buat itu, buat ini. Jadi kita Nabi dah sebut dulu dah. Benda ni berlaku. Itu poin yang kedua. Okey. Kemudian yang ketiga kata pengarang, perkataan kedua yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuasa ini adalah nadamah. Tadi dia kata yang pertama awaluha malamah. Malamah ni celaan. Kemudian dia masuk yang kedua kata Nabi, dia akan masuk kepada yang dikatakan sebagai nadamah. Nadam ni penyesalan. Jadi menyesal pula. Apa dia? Sikap persaingan ini akhirnya akan membawa manusia kepada nadamah. Yang sikap bersaing yang dikatakan tadi ada buruk, cela, londeh, fitnah, dia kata semua ni dia kata akhirnya akan membawa kepada nadamah, iaitu penyesalan. Tidak kira di dunia maupun di akhirat. Yang pengarang dia bawa ni. Yang katakan menyesal tu bukan dekat dunia je, tapi sampai akhirat pun menyesal. Dia kata bagaimana? Kata Syekh Ali Al-Qari, tu'tabaru sifatul imarati mustamirratan ila yaumiddin ala sabilil majas. Kata dia, apa dia? Sifat kepimpinan ini digambarkan sebagai perkara yang berkekalan sehingga hari kiamat adalah satu kiasan, iaitu seakan bebanan yang ditanggung oleh para pemimpin bukan sahaja di dunia, bahkan berkekalan sehingga ke hari akhirat. Maksudnya bila dia menyesal itu, berlaku penyesalan pada diri bukan sahaja di dunia aja, tapi dia boleh bawa kepada akhirat. Dia ingat, tengok apa kata pengarang, dia kata segala tadbir urus mereka bukan sahaja diaudit oleh agensi audit di dunia ini. Orang duk tengok daripada mula sebelum dia naik sampai dia turun kan. Daripada tak ada kuasa sampai dia ada kuasa, apa dia buat dengan kuasa tu sampai dia turun daripada kuasa itu. Bukan setakat di dunia saja dia audit, bahkan perhitungan yang lebih dahsyat menanti di akhirat kelak. Allah akan membentangkan segala laporan amalan mereka sehingga disiasat keseluruhannya nanti. Itu kaki kita pada hari kiamat ni tak boleh bergerak. Pertama akan ditanya tentang solat kita lah. Itu asas lah, dia akan tanya tentang solat kita. Kemudian antara la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah
hatta tus'alu an arba'. Nabi kata kaki kita pada hari kiamat ni nanti dia tak boleh bergerak. Tidak akan bergerak di depan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditanya dengan empat perkara. Empat perkara Nabi ditanya. Salah satu ialah apa nikmat yang Allah Taala berikan pada kita, kuasa-kuasa yang ada pada kita ni, kita kena jawab dengan baik. Kalau boleh lepas, baru boleh bergerak. Okey. Maka bagi yang gagal melaksanakan dengan baik, bebanan ini akan menjadi satu penyesalan dan kehinaan di hari akhirat. Kalau tak dapat melaksanakan dengan baik, bebanan tanggungjawab sebagai pemimpin itu, dia menyesal bukan setakat di dunia, tapi dia menyesal sampai kepada akhirat. Dekat akhirat pula dia akan jadi hina. Dekat dunia ni dah menyesal dah. Buat salah, buat silap, duk kutuk, duk londeh orang, duk fitnah. Kemudian dekat akhirat pula dia akan dapat kehinaan dengan apa perkara yang dia buat itu. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat kata pengarang. Kerana sukarnya tanggungjawab kepimpinan ini, Al-Imam An-Nawawi menegaskan, boleh sebut Imam Nawawi ni inilah kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni kalau kata-kata Imam Nawawi ni kita peganglah. Sama hukum-hukum dia, fiqh dia, Al-Adhkar Imam Nawawi, hadis Arba'in Nawawi kan. Boleh sebut Imam Nawawi tu orang pegang dia kata. Okey. Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahawa mereka yang tidak mempunyai kemampuan hendaklah menjauhkan diri dari menceburkan diri dalam urusan ini. Kata Imam Nawawi, bagi siapa yang tak ada kemampuan untuk menjadi pemimpin, maka duk jauh-jauh daripada mencalonkan diri jadi pemimpin. Kata Imam Nawawi, apa yang kata Imam Nawawi? Dia kata, haza aslun azimun fi ijtinabil wilayah la siyama liman kana fi dha'fud. Dia kata, hadis ini adalah satu prinsip asas yang sangat utama dalam menjauhkan diri dari kuasa, terutamanya mereka yang lemah, yang tidak mempunyai kemampuan dalam urusan ini. Kata Imam Nawawi, dia kata, hadis ini adalah satu prinsip. Hadis yang dikatakan menjadi pemimpin adalah satu penyesalan ni, yang Nabi kata mulanya celaan, pertengahannya penyesalan, akhirnya adalah azab pada hari kiamat. Imam Nawawi dia kata hadis ini satu prinsip asas yang sangat utama dalam menjauhkan diri dari kuasa. Bila nampak ada 3 perkara yang Nabi sebut tu, kita kena pertimbangkan diri kita. Aku ni boleh ke nak ambil benda ni kan? Kalau boleh ambil, bagaimana? Adakah aku ni jadi jenis yang ada celaan, ada penyesalan, ada azab di hari kiamat menunggu? 3 benda tu menunggu kita. Adakah macam itu? Maka Al-Imam Nawawi dia kata hadis ini satu prinsip asas yang sangat utama dalam menjauhkan diri dari kuasa, terutama mereka yang lemah. Bagi orang yang lemah, yang tidak mempunyai kemampuan dalam urusan kepimpinan ini. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, kata pengarang, dia kata Al-Imam An-Nawawi kemudian memberikan beberapa contoh para imam terdahulu yang menolak jawatan ketika diberikan kepada mereka. Ni ulama-ulama dahulu ni, apabila diberikan kepada mereka satu-satu jawatan, mereka tolak. Tak semua diterima. Sebab apa? Mereka tahu apakah kesan natijah daripada jawatan yang dipegang itu. Dia kata. Maka kata Imam Nawawi, dia kata, famtana asy-Syafi'i lamma istada'ahu al-ma'munu liqada'i syarqi wal gharbi, wamtana'a minhu Abu Hanifah lamma istada'ahu al-Mansur fahabasahu wa darabahu. Ini berlaku tuan-tuan. Standard level imam mujtahid, imam mazhab, dia kata maka dengan sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata Al-Imam Syafi'i dia melarang dirinya. Imam Syafi'i, imam mazhab kita lah, imam mazhab Syafi'i, dia larang diri dia daripada pegang jawatan. Apabila dia dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun yang menawarkan
kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi qadi di timur dan juga di barat. Jadi zaman Imam Syafi'i ini, dia punya pemerintah dia dari sudut akidah dia, akidah Mu'tazilah. Itu yang tu. Jadi dia nampak Imam Syafi'i ini dengan alim, dengan ilmu, dengan kefahaman agama yang dia ada, bila dia nampak apabila pemimpin dekat atas itu dipengaruhi dari sudut akidahnya dengan akidah Mu'tazilah, dia kata kalau dia ni diangkat jadi qadi dekat timur, dekat barat, dia kata dia tak boleh makan pemimpin. Sebab kuasa ada pada pemimpin. Pemimpin pula itu, orang sekeliling dia yang mempengaruhi dia dari sudut akidahnya, akidah Mu'tazilah, yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Kan? Itu berlakulah. Kalau tuan-tuan belajar akidah disebut isu yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Jadi Imam Syafi'i boleh tengok keadaan tu, dia kata tak. Dia tak nak lah dia, maka dia dijauhkan diri dia. Satu. Kemudian begitu juga Al-Imam Abu Hanifah. Dia buatkan contoh. Al-Imam Abu Hanifah menolak daripada dilantik sebarang jawatan oleh Khalifah Al-Mansur. Penolakan ini menyebabkan Abu Hanifah dipenjara dan dikenakan hukuman pukul dan juga sebab. Kena sebat. Imam Abu Hanifah bila tak nak pegang. Betapa kalau kita tengok pemimpinnya bila ada di atas, sebab itu dalam riwayat disebutkan sinfani. Sinfani dua golongan ulama dan juga umara. Mereka ni banyak memberi kesan kepada masyarakat. Kuasa dipegang oleh pemimpin. Tetapi kata-kata yang dipegang ialah ulama. Ulama ni bila dia cakap, maksudnya orang awam dia akan dengar kata ulama. Sedangkan kuasa ada pada pemimpin. Jadi pemimpin boleh tak boleh, dia kena ulama tu bersama dengan dia. Sebab dia nak pastikan orang kat bawah ni ikut cakap dia. Tu begitu. So kita tengok, kalau dua ni dia boleh bersatu, antara ulama dan juga umara boleh bersatu, insya-Allah dia suasana pentadbiran pengurusan tu dia akan berada pada tempat yang terbaik. Tapi kalau dia tak boleh bersatu, kita tengok sejarah dan membuktikan agak payah di situ pengurusan jika tidak dapat bersatu dua golongan ini Okey, habis itu. Itu hadis yang ketiga. Kemudian kita masuk hadis yang keempat. Apa dia? Pengarang dia letakkan tajuk ini, pemimpin penipu diharamkan syurga. Ada. Tadi diceritakan menjadi pemimpin tu dia ada celaan, dia ada kesusahan dia, hari kiamat dengan azab yang menunggu. Melainkan kalau dapat berlaku adil. Kemudian bagaimana seorang tu nak berlaku adil kalau dia tak ada, yang memohon itu apa-apa adalah kaum kerabat dia, kata Nabi. Kemudian hadis keempat ni, jadi pemimpin kalau dia menipu memang diharamkan syurga. Ni benda besar. Okey. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis nombor 142. An Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah. Besar tuan-tuan ya. Pemimpin kalau menipu diharamkan syurga Allah. Apa maksud dia? Daripada Ma'qil bin Yasal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Hadis Sahih Muslim nombor 142. Nabi kata ma min abdin, tidak ada seorang hamba yastar'ihillahu ra'iyah, yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat. Bila dia dapat tanggungjawab tu. Kemudian kata Nabi, yamu tu yauma yamut, sedangkan dia mati dalam keadaan menipu. Wa huwa ghashun, dia menipu. Dia dapat jadi seorang pemimpin, kuasa pada dia, macam-macam lah terik yang dia buat. Nak jadi pemimpin ni kena orang cerdik, tuan-tuan. Tak cerdik tak boleh, kan?
Dia pandai pusing, pandai corner, pandai lipat kan. Pandai spin kan. Semua benda. Kalau dia cakap nampak okey je kan. Walaupun nampak tak okey, tapi dia cakap cara dia pusing ayat tu nampak macam jadi okey kan. Semua nampak cantik kan. Itu pemimpin lah gitu kan. Macam tu je. Itu apa? Kalau dia cakap tu benda betul, okey. Tapi kalau dia cakap benda yang menipu, dan Nabi sebut, yamutu yauma yamut wa huwa ghasyun, dia mati dalam keadaan dia ada benda yang dia tipu, tak selesai. Dia menipu rakyat. Dia kata, Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Illa haramallahu alaihi jannah. Melainkan Allah mengharamkan kepadanya untuk masuk syurga Allah. Dia bila, kalau kita baca Quran, ataupun kita baca hadis, ada sesuatu teguran daripada Allah ataupun teguran daripada Nabi SAW yang mana di akhirnya disebutkan haram Allah. Allah mengharamkan. Ataupun disebutkan satu celaan yang besar. Ataupun kalau ayat Quran tu azabun alim. Azab yang pedih. Sama ada hadis ataupun ayat Quran yang bentuk lafaznya sedemikian, para ulama dia mengkategorikan benda perkara ini merupakan dosa besar. Tuan-tuan ya, kalau kita belajar Imam Az-Zahabi tu, dia ada menceritakan tentang dosa-dosa besar. Antara kita nak kenal benda tu dosa besar ataupun dosa kecil yang dibuat adalah bila ada perkataan haramkan daripada masuk syurga, azab kan. Itu semua benda-benda kategori dosa besar. Okey. Kita tengok ulasan daripada pengarang nak azan kita bagi ruang untuk azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin-muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Okay, ya, saya sambung lagi lebih kurang dalam 5 minit lagi. Menarik ya dia punya tulisan ini. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Tuan-tuan kalau nak dapat ni boleh tengok je kat Google ya. Type je kat Google 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Ada dalam bentuk PDF. Kalau nak beli kat Shopee ada, Lazada ada, harga murah dan 10-15 ringgit ya gitu kan. Okey. Okey, kita tengok sikit hadis yang keempat ni. Pemimpin penipu diharamkan syurga. Kita ambil spirit dia sikit. Apa ulasan daripada pengarang dia kata. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin muslim yang menipu rakyat. So, hadis ini amaran Rasulullah. Amaran Rasulullah kepada pemimpin muslim. Bukan pemimpin kafir. Kalau kita dah pilih pemimpin tu kafir, tak adalah dah. Dia memang kerja dia nipu ni, dia tak kisahlah. Dia tak ada risau lah nak nipu ke tak nipu. Kalau kafir ni. Ni pemimpin muslim ni. Sebab nak cerita nak masuk syurga ni, orang Islam. Orang kafir tak ada dah. Dia memang tak duduk dalam syurga. Ni untuk orang Islam aja. Hadis ni menjelaskan kepada kita tentang amaran Rasulullah. Allah Ta'ala siap berikan amaran kepada pemimpin muslim yang Islam. Yang menipu rakyatnya. Menurut Al-Qadhi Iyad, yang dimaksudkan dengan larangan menipu kaum muslimin ini adalah larangan mengkhianati hak-hak yang seharusnya ditunaikan ke atas mereka. Apa yang dikatakan menipu itu? Apabila mensyarahkan hadis ini, kata Qadhi Iyad, dia kata yang dimaksudkan menipu itu adalah mengkhianati hak-hak yang sepatutnya ditunaikan ke atas rakyat, ke atas orang yang berada di bawah tanggungan dia. Maka kata Qadhi Iyad, dia kata ihmali hududihim au tadyi'i huquqihim au tarqil himayati hauzatihim wa mujahadati aduwihim au tarkil siratil adli fihim faqad ghasyahum. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Qadhi Iyad untuk memberikan kefahaman kepada kita yang dikatakan menipu itu, yang dikatakan mengkhianati hak-hak yang sepatutnya ditunaikan. Apa dia? Dia kata, iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Ini hadis ni tuan-tuan, hadis ni hadis Nabi. Hadis Nabi, hadis ni dalam Sahih Muslim. Hadis bukan hadis dhaif, hadis sahih. Sahih pula Sahih Muslim. Hadis dan Sahih Muslim, maka bila ada hadis, dia ada syarah. Dia panggil syuruhul hadis. Ada yang mensyarahkan hadis. Maka dalam mensyarahkan hadis tu, kata Qadhi Iyad, dia ambil lah kalam-kalam para ulama ni yang memberikan takrifan, memberi kita faham yang dikatakan sebagai ghasyun, menipu tu. Maka Qadhi Iyad ni dia kata ada beberapa perkara. Yang pertama dia kata itu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Tentang perundangan Islam dia tak ambil berat. Jadi pemimpin itu kalau perundangan Islam dia tak ambil berat tu, ada cerah masa depan untuk diharamkan masuk
syurga Allah. Itu yang pertama. Itu bagi orang Muslim. Kalau tak Muslim ni baru nak baca hadis Arba'in Nawawi je. Tak kenal, tak tahu pun lagi apa dia Arba'in Nawawi tu kan, apa isi, apa konten dia pun tak tahu. Sebenarnya ada Arba'in Nawawi tu nak bina akhlak. Bina akhlak, peribadi, jadi orang baik dalam tu kan. Habis dengar tu dia dah memang gap tu dah ada. Gap tu dah ada. Jadi bila dengar tu terus melompat macam tu lah kan. Dia katakan iaitu mereka tidak mengambil berat tentang perundangan Islam tu yang pertama kata ayat. Kemudian atau mengabaikan hak-hak orang Islam. Yang kedua dia kata mengabaikan hak-hak orang Islam. Ada sebagai pemimpin Islam, dia ada hak orang Islam yang perlu dia tunaikan. Dia pula tak ambil berat. Dia mengabaikan hak-hak orang Islam. Itu yang kedua. Atau yang ketiga dia kata tidak memelihara keselamatan mereka. Orang Islam ni ada juga. Dari sudut keselamatan dia bagi kita jadi pemimpin, dia kena jaga keselamatan orang Islam. Yang ketiga. Kemudian dan tidak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam. Yang keempat dia kata. Ciri-ciri pemimpin yang dikatakan menipu tu tadi, dia tidak bersungguh-sungguh menentang musuh Islam. Bila kita jadi pemimpin ni, kuasa ada, kita nampak siapa yang nak kepada Islam, siapa yang tak nak kepada Islam. Maka dia tidak bersungguh-sungguh menentang kepada orang yang tak nak kepada Islam tu. Dia tak ada ciri tu, dia macam okey, boleh bincang kan, boleh terima pandangan, begitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata qadhi ayat, meninggalkan kepimpinan yang adil. Yang kelima disebutkan meninggalkan kepimpinan yang adil. Lalu ini semua termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Dia katakan semua ni 5 perkara ni disebutkan merupakan perkara yang disebutkan sebagai pemimpin kalau menipu kaum muslimin ni. Ada 5 poin dia. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam dia mensyarahkan hadis ini. Memberikan kita faham ada 5 perkara ni. So nak masuk syurga Allah tu kena berkira-kira. Takut Allah SWT haramkan daripada masuk syurga Allah. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah kalau ada masa yang akan datang, boleh kita bincang-bincang lagi. Banyak sebenarnya menarik hadis-hadis. Selain kalau hadis Arba'in Nawawi itu, dia memang cerita tentang adab, akhlak, ibadat, macam mana nak jadi baik, ikhlas, niat, kan? Itu Arba'in Nawawi. Tapi kalau kita menyentuh tentang dari sudut pemerintahan, kepimpinan, politik, banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi. Yang mana Nabi hurai, ulama bincang-bincang. Cuma kita kena bawa dalam suasana yang neraca timbangannya ialah Quran dan hadis. Kita jangan keluar daripada neraca itu. Kalau kita keluar daripada neraca itu, dia banyak masalah. Tapi selagi mana kita meletak Quran dan hadis, kita faham. Begini. Rupanya ada Nabi kata gini. Rupanya Nabi cakap begini. Sebelum ni aku faham sebenarnya begini kan. Begini ada hadis Nabi rupanya begini, kata gini-gini. Sebelum ni aku ingat sebenarnya begini kan. Sudah penting perlu kita angkat kepada masyarakat dalam suasana yang harmoni, memberikan kefahaman yang terbaik kepada masyarakat. InsyaAllah setakat itu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa di masa yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.